Kalau kamu nak selamatkan umat ni, selamatkan masjid dulu. Kalau kamu nak makmurkan umat, makmurkan masjid dulu. Kalau kamu nak selesaikan umat, selesaikan masjid dulu. Kalau kamu nak didik umat, jadikan masjid ini sebagaimana yang disebut Ustaz tadi, masjid ini adalah institusi yang teragung, institusi yang paling istimewa untuk menjana lahirnya insan-insan muslim ni. Dan ketujuh, tuan-tuan dan puan, kita telah bersama-sama mengatakan bahawa sampai masa ini sekarang ni Al-Khairiyah dengan pimpinannya, tuan-tuan, bila kita dah setahun ni tuan-tuan, kita lantik ahli jabatan kuasa baru masjid, seluruh masjid sekarang surau, 1989 surau dah jabatan kuasa baru. Tuan-tuan, jabatan kuasa baru ambil Masjid Asy-Syakirin dekat Gombah ni, dia punya pengurusi ni ada PhD. Dulu timbalan pengurusi dia pun ada PhD. Jadi baru orang-orang ni boleh fikir. Kalau dulu sebelum ni ditunjuk yang tak pernah pergi masjid pun jadi nazir, ditunjuk. Yang tak semayang pun jadi nazir, ditunjuk. Sebab itu kita sekarang ni kita nak bebaskan masjid dan kita ikhlas. Dan saya harap pentadbiran masjid semuanya ikhlas. Inilah yang kita nak lakukan, insya-Allah. Saya rasa kalau Ustaz Taib tadi dalam salah satu dia punya apa, macam mana dia nak transform masjid negeri, exactly apa yang Ustaz Taib sebut tadi, tuan-tuan dan puan. Saya tak pernah bincang, Ustaz Taib tu nanya di bawah konsep masjid sebagai wahana transformasi masyarakat. Exactly, kalau Ustaz Taib dah letakkan dalam bentuk perkataan, I think word for word saya boleh gunakan untuk seluruh masjid di negeri Islam. Inilah impian kita. Dan yang ke-8, tuan-tuan dan puan, nak tarik anak muda. Macam mana nak tarik anak muda? Nak tarik anak muda ni, tuan-tuan dan puan, macam sebut Salim. Mak dia, tuan-tuan, kecil-kecil lagi, Lim mesti semayang. Saya ni, tuan-tuan dan puan, 8 orang adik-beradik. Mak saya guru Quran, bapa saya guru Quran dan imam. Saya alhamdulillah lah, tuan-tuan, keturunan ni semua imam. Nenek, datuk, moyang sampai ayah saya imam. Abang saya pun imam. Apa pendidikan ayah saya? Rumah saya agak jauh di masjid di Pulau Indah, dekat Pulau Kelang, tuan-tuan, dekat 2 km. 5.30 pagi without fail, 5.30 pagi. Saya ketika itu umur 4 tahun setengah ke 5 tahun, tuan-tuan. Mesti kejut. Abang saya nombor 4, abang saya dengan saya semuanya kejut. Mesti sembahyang subuh di masjid. Bagi ayah saya wajib sembahyang subuh di masjid. 5 tahun, tuan-tuan, saya duduk atas basikal tu, kampung punya basikal tu, basikal lelaki tu ada pembuluh, nama pembuluh tu. Saya duduk kat pembuluh depan. Saya kecil lagi, tuan-tuan, ingat lagi kecil lagi. Ayah saya tojang aja basikal dalam perjalanan tu. Nama saya Komar Nasir. Mesti dia akan sebut, Sir baca. Dia tasmih bacaan Quran saya pagi-pagi, tuan-tuan. Yang saya ingat, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa, sampai habis surah An-Najm, tuan-tuan. Itulah pengalaman, tuan-tuan. Ayah saya dah meninggal, mak saya dah meninggal, tapi tuan-tuan dan puan, bapak saya pesan, anak-anak ayah ni kata, kalau nak beli rumah, nak sewa rumah, pastikan kamu adalah jiran kepada masjid. Maknanya dengar suara azan. Akhirnya adik-beradik saya tu tengok rumah saya kat Taman Tun tu, rumah saya dengan masjid dalam 30 langkah saja, dengan Masjid Al-Ghufran di Taman Tun. Pasal nak ikut nasihat ayah. Jadi alhamdulillah lah, tuan-tuan, supaya Jumaat dia punya khutbah masuk rumah saya. Azan 1 hari 5 kali, khutbah ni masuk azan masuk rumah saya, iqamahnya pun masuk rumah saya. Jadi minta maaf, tuan-tuan, saya cerita peribadi ni, tapi saya nak panjangkan. Saya rasa yakin Ustaz Halim pun, saya yakin Ustaz Taib pun suasana dia begitu. Saya yakin. Bila saya terangkan dalam forum dengan Harun Din pun exactly suasana macam tu. Dia lagi ayah dia, tuan-tuan, ayah dia lagi zalim. Dia kata lambat aja bangun, tuan-tuan, satu beledi seramkan air. Itu cara nak mengejutkan Harun Din.